Bab 1. Sejarah, Masyarakat dan Ekonomi Brunei. Sejarah awal. Sejarah Kesultanan Brunei dapat disorot kembali berdasarkan sejarah zaman tamadun manusia yang terawal yang ditemui di kawasan yang dikenal dengan nama Kota Batu. Di tempat ini terdapat makam-makam pemerintah Brunei, terutamanya makam Sultan Brunei yang agung, iaitu Sultan Bolkiah. Pada satu ketika Brunei merupakan pusat empayar yang menguasai sebahagian Pulau Borneo dan selatan Filipina. Brunei merupakan pusat peradaban manusia pada zaman antara 500 hingga 1000 tahun yang lampau. Ini terbukti dengan terdapatnya jumpaan-jumpaan lama seperti tembikar, mata wang lama dari China dan Brunei. Tambahan pula pada zaman kegemilangan Kemaharajaan Buddha Sriwijaya pada abad ke-8, Borneo Barat merupakan tempat persinggahan yang paling disukai ahli pelayaran dan pedagang dari India dan China. Apabila Kemaharajaan Hindu Jawa Majapahit muncul pada abad ke-13, Borneo menerima pula pengaruh Majapahit. Fakta-fakta sejarah ini sekurang-kurangnya telah dapat menunjukkan bahawa sejak abad ke-5 sudah wujud satu unit politik di sekitar Brunei. Wujudnya unit politik ini dapat ditegaskan lagi menerusi catatan daripada sumber bertulis China dalam hubungan dagang dengan negara-negara di Asia Tenggara dan sumber-sumber Eropah. Catatan-catatan itu menyebut beberapa nama seperti Vijayapura, Peloponi, dan Banlai yang cuba dikaitkan dalam usaha-usaha untuk menempatkan sejarah Kesultanan Brunei yang awal. Vijayapura merupakan negeri yang mula-mula disebut dan dipercayai terletak di barat laut Brunei pada abad ke-7. Walau bagaimanapun, nama itu membayangkan adanya pengaruh Empayar Sriwijaya yang berpusat di Palembang, kerana pada waktu itu belum lagi wujud perhubungan secara langsung antara Borneo dengan China, yang ada kemungkinan bahawa Vijayapura adalah negara uftian kepada Sriwijaya. Tetapi bukti bahawa ada hubungan Vijayapura dengan Sriwijaya kurang jelas. Nama Poni sebagai sebuah negeri di kawasan Brunei telah tercatat dalam sumber bertulis China pada abad ke-9. Oleh sebab sebutan nama Poni hampir sama dengan sebutan Brunei atau Bruni, ada kemungkinan bahawa negeri Poni itu sebenarnya dirujukkan pada negara Brunei atau Bruni. Dalam catatan sumber China, ada menyebutkan pada tahun 977 Raja Poni bernama Hianster telah menghantar satu rombongan ke istana China. Rombongan tersebut telah menerima layanan yang baik dan pulang dengan membawa hadiah-hadiah. Pada tahun 1082, Raja Poni, Sri Maja telah menghantar ufti lagi, tetapi penghormatan tiap-tiap tahun tidak dipenuhi. Menurut catatan rasmi sejarah dinasti Ming, Maharaja China telah menghantar rombongan ke seberang laut pada tahun 1370 dan setelah melawat Jawa mereka telah singgah di Poni. Oleh sebab Jawa menghantar ufti ke China, maka pihak rombongan telah menasihati Poni supaya turut berbuat demikian. Dengan itu, pada tahun 1371, Raja Poni yang bernama Mahamasa telah menghantar rombongan dan ufti ke China. Lebih-lebih lagi kini Poni diserang oleh Sulu dan dalam pertempuran itu Poni telah dibantu pula oleh Jawa. Catatan tentang Brunei secara langsung terdapat dalam sumber Jawa bertarikh tahun 1365. Catatan berupa syair Nagara Kertagama yang ditulis oleh Pra Panca itu ada menyebut nama Brunei sebagai Buruneng. Dalam catatan tersebut,
nama Brunei atau Brunei disenaraikan sebagai salah sebuah negara uftian Empayar Majapahit. Catatan ini ditegaskan lagi oleh silsilah Raja-Raja Brunei yang menyatakan bahawa Brunei sebagai negara uftian Majapahit. Dengan kejatuhan Majapahit pada akhir abad ke-15 dan kemangkatan Maharaja Yongle dari negeri China pada tahun 1424, maka negara Brunei mengalihkan pandangannya ke arah satu kuasa besar yang baharu muncul ketika itu, iaitu Kerajaan Melaka. Brunei telah mengadakan perhubungan diplomatik dengan Kesultanan Melaka sebagaimana yang dilakukan dengan Majapahit, Sriwijaya dan China demi menjamin kedudukan politik negaranya. Pada ketika itu Brunei belum lagi muncul sebagai sebuah kuasa politik yang agung. Brunei terpaksa menjalankan dasar mempermain antara sebuah kuasa besar dengan sebuah kuasa besar yang lain menerusi pemberian ufti untuk menjaga keselamatan negerinya. Dasar yang demikian telah dapat mengekalkan kedudukan Brunei sebagai suatu unit politik yang akhirnya pada awal abad ke-16, setelah kejatuhan Melaka, Brunei muncul sebagai sebuah kesultanan yang agung. Kemunculan Brunei sebagai sebuah negeri yang merdeka dan berdaulat pada pertengahan kedua abad ke-14 dapat dirujuk kepada kejatuhan kerajaan Majapahit dan pengislaman Raja Brunei, Awang Alak Bertatar. Menurut silsilah Raja-Raja Brunei, Awang Alak Bertatar yang dikenali sebagai Sultan Muhammad Shah setelah baginda memeluk agama Islam, telah berkahwin dengan Puteri Johor atau Singapura Tua pada sekitar tahun 1368. Selain faktor kejatuhan Majapahit dan pengislaman Sultan Brunei, kemunculan Brunei sebagai negara yang merdeka dapat dikaitkan dengan pengunduran China daripada melibatkan diri dalam hal ehwal di seberang laut selepas tahun 1424. Corak masyarakat dan pemerintahan sebelum Islam. Brunei atau Poni seperti selalu disebut dalam sejarah dinasti Song, tahun 960-1368, adalah negara yang mempunyai penduduk seramai lebih kurang 10,000 orang. Mereka tinggal di kawasan yang dilindungi kubu-kubu kayu. Rumah mereka dibuat daripada kayu dan rumput. Sementara itu, raja atau pemerintah pula mendiami istana yang sederhana tetapi berdarjat yang diperbuat daripada kayu dan beratap nipah. Golongan pemerintah nampaknya dipengaruhi unsur tamadun Hindu yang pada umumnya banyak meresapi masyarakat Bumiputera di Asia Tenggara daripada zaman Funan pada abad kedua hingga zaman keruntuhan kerajaan Hindu Majapahit pada abad ke-15. Unsur Hindu itu bercampur baur pula dengan unsur tempatan. Hos dan McDougall menyatakan bahawa percampuran unsur-unsur ini menjadikan Brunei sebelum Islam sebagai sebuah kerajaan di bawah pengaruh Buddha dan pengaruh Hindu. Pada ketika itu Poni telah mencapai suatu peradaban maju dan mewah. Kemajuan ini dapat dikesan menerusi tinggalan-tinggalan berunsur kehinduan yang ditemui di Santubong. Sungguh pun demikian, pengaruh Hindu ini tidaklah sampai secara langsung dari India, tetapi melalui orang Hindu atau orang Melayu yang telah terpengaruh dengan unsur Hindu dan telah lama bermastautin di Sumatera dan Jawa. Oleh itu, ketika Brunei diperintah oleh Sultan Muhammad Shah, pengaruh Hindu masih kuat di Brunei. Walau bagaimanapun, setelah Sultan Sharif Ali ditabal sebagai Sultan Brunei ketiga, Islam telah mula berkembang. Dengan demikian, ada kemungkinan Brunei menerima pengaruh Islam setelah Kesultanan Melaka berkembang sebagai sebuah kerajaan Islam.
Pada ketika itu, iaitu pada tahun-tahun 1420-an, Brunei telah mengadakan hubungan diplomatiknya dengan Melaka. Hujah-hujah ini dapat ditegaskan lagi menerusi silsilah Raja-Raja Brunei yang menyebut bahawa Raja Brunei yang pertama memeluk agama Islam ialah Awang Alak Bertata. Setelah ditabalkan menjadi raja, baginda dikenal dengan nama Sultan Muhammad. Sumber ini menjelaskan bahawa pengislaman Brunei bermula dengan pertabalan Sultan Muhammad setelah baginda berkahwin dengan kerabat diraja Johor atau Singapura Tua. Syahdan tersebut pula negeri Johor. Adapun mula-mula pada zaman itu Sultan Bahteri naik kerajaan di dalam negeri Johor, maka zamannya itu dipanggilnyalah Awang Alak Bertata dan Patih Merbai di dalam negeri Brunei ke Johor. Maka apabila sudah sampai di negeri Johor, Awang Alak Bertata itu Sultan Muhammad ialah jadi raja yang pertama dalam Brunei, dan Patih ini digelarnya jadi Pengiran Bendahari Seri Maharaja. Maka Sultan itu dianugerahi Yang di-Pertuan Johor Nobat Negara dan Genta Alamat dan Negeri 5 buah, iaitu Negeri Kalaka dan Negeri Saribas dan Negeri Samarahan dan Negeri Sarawak dan Mukah. Maka tiada berapa lamanya Sultan Muhammad itu di Johor, ia pun berangkat pulang ke Brunei. Seterusnya dalam silsilah Raja-Raja Brunei itu ada menyebutkan kerajaan dalam kandang daerah negeri Brunei Darul Aman yang turun-temurun, yang mengambil pesaka Nobat Negara dan Genta Alamat dari negeri Johor Kamalu Makam, dan mengambil Nobat Negara dan Genta dan Alamat Minangkabau, iaitu negeri Andalas. Dan adalah yang bernama kerajaan di negeri Brunei membawa agama Islam dan mengikut syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu Paduka Sri Sultan Muhammad dan saudaranya Sultan Ahmad, maka beranak seorang perempuan dengan isterinya saudara Raja China yang diambil daripada China Batangan. Adalah dipercayai bahawa pada masa keemasannya, Brunei merupakan sebuah negara yang kuat dan menguasai sebahagian besar Pulau Borneo hingga Saludang Manila. Sultan yang memerintah ketika itu ialah Sultan Bolkiah atau lebih terkenal dengan nama Nakhoda Ragam. Baginda ialah Raja Islam yang 14 kelima di Brunei. Keagungan Sultan Bolkiah lebih ketara dengan pemerintahannya yang lebih berkesan terhadap wilayah-wilayah Brunei. Baginda telah menyusun semula struktur pentadbiran dengan mewujudkan jawatan Pengiran Bendahara dan Pengiran Temenggung sebagai pegawai terkanan untuk membantu urusan pentadbiran negara. Zaman pemerintahan Sultan Bolkiah dianggap sebagai zaman keemasan Empayar Brunei. Kegemilangan Brunei ketika itu setanding dengan kerajaan-kerajaan Nusantara sebelumnya seperti Majapahit, Melaka dan Aceh. Untuk menunjukkan kebesaran pemerintahan Sultan Bolkiah, Hujus Khalid mengatakan bahawa this was the golden age of Brunei, a kingdom embracing the whole of New Sarawak and British North Borneo. Brunei's sovereignty in all probability extended over the remainder of Borneo as represented by what subsequently became the vassal Sultanate of Sambas, Tuli-Tuli, Banjar and Bolongan, over the Sulu Archipelago and over the island of Balabach, Bangi, Balambangan, Mantani and the southwest and Palawan. Sebelum kedatangan Barat pada awal abad ke-16, Brunei sudah wujud sebagai sebuah negara yang mempunyai organisasi masyarakat yang teratur dan lebih kompleks sifatnya daripada masyarakat Pagan Borneo. Sistem politik, pentadbiran, ekonomi dan ketenteraannya sudah mencapai tahap yang tinggi.
Dengan adanya hubungan dagang dengan negara China serta lawatan saudagar-saudagar Arab China dan Portugis ketika itu menambahkan lagi makmur ke-16 Kerajaan dan negara Brunei. Kemunculannya sebagai sebuah negara Islam telah menarik banyak saudagar Islam dan Arab dari Melaka. Keadaan ini bersesuaian dengan suasana politik di alam Melayu waktu itu. Kerajaan Majapahit dan Kesultanan Melaka telah lama lenyap, sementara itu negara China pula sibuk dengan hal ehwal dalam negeri dan tidak begitu menghiraukan negara-negara di rantau bahagian sini. Keadaan yang sedemikian membolehkan Brunei berkembang dan maju serta mengambil tempat yang dikosongkan oleh Melaka. Banyak saudagar Islam telah lari berdagang dari Melaka ke Brunei pula. Pemberian tentang kemakmuran dan keagungan Brunei pada awal abad ke-16 jelas digambarkan oleh Antonio Pigafetta, jurutulis pelayaran Magellan. Deskripsi yang teliti itu menunjukkan corak pemerintahan beraja yang lengkap dengan keadaan negara yang kaya. Penggunaan gajah, pertukaran hadiah dan istiadat dalam istana semasa menghadap Sultan serta corong suara, kesemuanya mengingatkan kita kepada gambaran tentang kebesaran raja pada masa lampau. Begitu juga tentang penggunaan langsir dan brokat, minuman daripada bunga cengkeh dan kayu manis, dan makanan yang terdiri daripada 30 atau 32 macam daging di samping ikan dengan cawan yang bertangkai emas serta permata dan sudu emas. Walaupun deskripsi itu mungkin agak berlebihan, tetapi ia sudah cukup untuk menampakkan kemewahan dan kemakmuran Brunei pada masa Bolkiah. Selain Pigafetta, sumber Portugis yang ditulis oleh Tom Pires dalam bukunya Sumber Oriental ada menyebutkan tentang kegiatan perdagangan Brunei. Sumber tersebut mengatakan bahawa terdapat beberapa pedagang Brunei berdagang di Melaka. Ada pula setengah-setengahnya tinggal di Melaka walaupun ketika itu Melaka diperintah oleh Portugis. Pedagang itu beragama Islam tetapi raja mereka tidak beragama. Ada kemungkinan negeri itu adalah sebahagian daripada wilayah Brunei. Mungkin pada ketika Pigafetta sampai, wilayah atau negeri yang tidak beragama itu telah ditakluki Brunei Islam. Elok diperhatikan bahawa catatan Portugis itu ditulis pada tahun 1514. Seperti yang tersebut dalam silsilah Raja-Raja Brunei, Loh menerangkan bahawa pada zaman Sultan Bolkiah atau Nakhoda Ragam, Brunei begitu giat menjalankan dasar penaklukan dan berjaya menguasai pulau-pulau berhampiran dengan Borneo, Sambas, Kota Ringin, Pontianak, Koti, Pasir, Baran, Tuli-Tuli, Banjar dan Bolongan dan di Sulu, Balabach, Bangi, Balambangan, Mantanani dan Barat Laut Palawan. Pada masa Pigafetta berlabuh di Kuala Sungai Brunei, rombongannya telah bertemu dengan angkatan perang Brunei yang baru balik daripada perang. Setelah kemangkatan Bolkiah, kegemilangan Kesultanan Brunei mulai merosot walaupun Sultan yang ke-9, Sultan Muhammad Hassan, tahun 1582 hingga 1698, cuba mempertahankannya. Baginda telah menyusun semula hukum kanun Brunei, menambahkan jawatan pembesar seperti pengiran di Gadong. Baginda juga telah berusaha memantapkan perkembangan agama Islam. Selepas kemangkatan Baginda, pengganti-penggantinya gagal mengekalkan kegemilangan Kesultanan Brunei. Keadaan yang lemah ini menyebabkan Brunei tidak dapat mengawal tanah-tanah jajahan secara berkesan, terutamanya apabila Brunei menjadi sasaran serangan Sepanyol pada akhir abad ke-16.
Tetapi semua serangan Sepanyol itu akhirnya dapat dipatahkan oleh Brunei. Pada saat yang tidak stabil inilah, pembesar-pembesar Brunei mengambil kesempatan dan berebut-rebut menguasai jajahan seperti yang berlaku pada abad ke-18 dan abad ke-19. Kelemahan Kesultanan Brunei berkebetulan pula dengan kehadiran Barat seperti Sepanyol di Filipina, Portugis di Melaka dan Belanda di Kepulauan Indonesia. Ini diikuti pula oleh penjelajahan saudagar Inggeris di perairan Borneo dan Selat Melaka. Apatah lagi selama ini Brunei amat bergantung pada perdagangan sebagai sumber utama pendapatan negara. Kedatangan Barat terutamanya di Filipina telah meruntuhkan jaringan perdagangan Brunei dengan China dan membataskan penguasaan perdagangan Brunei di perairan Borneo. Faktor ini pula disokong oleh keadaan dalam negeri kerana selepas kemangkatan Bolkiah dan Sultan Muhammad Hassan, Sultan Brunei yang ke-9, teraju pemerintahan tidak lagi dipegang oleh pemimpin yang berkebolehan. Perbalahan tentang takhta selalu berlaku dan menyebabkan negara kucak-kacir. Dalam keadaan Brunei yang demikianlah, orang Barat mengambil kesempatan dan mereka berlumba-lumba mendapatkan pengaruh politik dan perdagangan di sekitar perairan Borneo. Satu demi satu tanah jajahan Brunei jatuh ke tangan mereka. Bermula dengan kejatuhan Manila ke tangan kuasa Sepanyol, diikuti jajahan-jajahan lain di persisiran Pulau Borneo seperti Sarawak dan Sabah. Secara ringkas dapat dihuraikan bahawa kegiatan Barat di rantau ini, yakni di perairan Borneo pada abad ke-17 hingga abad ke-19 telah memusnahkan sedikit demi sedikit unit-unit politik Melayu di Asia Tenggara. Pada ketika itu, Kesultanan Melayu yang masih wujud ialah Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu. Tetapi kedua-dua kesultanan ini telah lemah. Keadaan ini bertambah buruk dengan kedatangan orang Belanda dan Inggeris. Kedua-dua bangsa ini sering bersaingan antara satu dengan yang lain. Di samping menjalankan dasar penjajahan, orang Belanda misalnya menjalankan dasar monopoli perdagangan di Kepulauan Melayu. Dasar ini banyak memusnahkan sistem perdagangan tempatan. Penguasaan Barat terhadap sistem politik, sosial dan ekonomi negeri mengakibatkan banyak pembesar negeri berkecimpung dalam kegiatan pelanunan dan perdagangan hamba abdi untuk menebus kembali kehilangan mata pencarian mereka. Kegiatan pelanunan dan perdagangan hamba abdi ini berleluasa di sekitar perairan Borneo dan di Kepulauan Melayu yang lain. Sebenarnya soal pelanunan ini bukanlah soal baru di alam Melayu seperti juga di Eropah. Sebelum itu soal pelanunan tidak begitu jelas dan meluas. Pembesar mempunyai tanggungjawab politik dan ekonomi masing-masing. Ketika itu ada kuasa kuat yang dapat mengawal mereka, seperti Kesultanan Melaka dan Kesultanan Brunei. Kejatuhan empayar tersebut itu telah memberi kesempatan untuk kegiatan ini diluaskan. Misalnya, Kesultanan Brunei sedikit demi sedikit telah kehilangan kuasa politik di samping keruntuhan ekonomi tradisionalnya. Segala peristiwa itu dapat dihubungkan dengan kehilangan kuasa politik dan ekonomi pembesar dan saudagar Brunei, terutamanya saudagar keturunan Arab yang selalunya lebih berpengaruh di sungai-sungai seperti Sungai Sprang dan Sungai Saribas. Di daerah ini, mereka berjaya mempengaruhi penduduknya menyertai kegiatan pelanunan. Selain mata pencarian anak negeri tertutup, negara Brunei sendiri kehilangan pendapatan negara.
Dengan itu, tidak hairanlah jika Brunei terus merosot dan kerajaan Brunei tentu sekali tidak dapat menguasai jajahan-jajahannya. Segala arahan dan perintah Sultan tidak akan dipatuhi. Sementara itu di jajahan Sarawak, kekacauan berlaku kerana orang tempatan menentang Gubernur Brunei Pengiran Mahkota. Raja Muda Hasim, bapa saudara Sultan, dihantar ke Sarawak bagi mententeramkan keadaan. Walau bagaimanapun, kekacauan terus berlaku dan dalam keadaan yang huru-hara inilah James Brooke tiba untuk menghantar surat penyataan terima kasih dan hadiah kepada Raja Muda Hasim daripada Gubernur Negeri-Negeri Selat, Bonham, kerana jasa Hasim membantu anak-anak kapal Inggeris yang karam dulu. Kedatangan Brooke bertujuan untuk mendapatkan tempat yang mempunyai kemungkinan ekonomi yang baik dan berkebetulan semasa di Singapura, Brooke mendapat tahu tentang kekayaan antimoni Sarawak. Minat Brooke untuk menjelajah tempat sebegini kelihatan dalam tulisan dan surat-suratnya yang disunting oleh Templar. Dalam tulisan-tulisannya menunjukkan sikap penjajahan yang dipengaruhi ideal penjajahan Raffles yang mementingkan unsur peri kemanusiaan dalam penjajahan. Sebagai peminat Raffles, beliau banyak membaca karya Raffles tentang tempat-tempat di alam Melayu. James Brooke telah membaca sejarah Jawa sebagai persediaan untuk datang ke alam Melayu. Beliau menyokong pendapat Raffles dan percaya bahawa pengunduran Syarikat Hindia Timur Inggeris dari Jawa adalah kesilapan yang besar. Oleh itu, beliau berharap mahu menjadikan Borneo sebagai Jawa kedua. Beliau mengutuk dasar Belanda di timur yang mementingkan perdagangan dan melupakan peri kemanusiaan. Tujuan James Brooke bukanlah semata-mata mendapatkan tempat berniaga, tetapi mahu menguasai tempat itu. Jika tujuannya datang untuk berniaga sahaja, maka sudah tentu beliau membantu terus Raja Muda Hasim untuk mewujudkan keamanan di Sarawak. Tetapi seperti ternyata, Brooke hanya sedia membantu selepas beliau ditawarkan Sarawak. Setelah mendapat Sarawak, Brooke mencari jalan pula agar Raja Muda Hasim meninggalkan Sarawak, kerana pada pendapatnya kehadiran Raja Muda Hasim di Sarawak akan mencabar kedudukan politiknya. Sebenarnya, Raja Muda Hasim tidak mempunyai kuasa untuk menjadikan Brooke sebagai Gubernur Sarawak, kerana Raja Muda Hasim bukanlah Raja Brunei. Beliau hanyalah bapa saudara Sultan Brunei dan Sarawak adalah sebahagian daripada Brunei. Kelewatan Raja Muda Hasim mendesak Brunei supaya mengiktiraf kedudukan Brooke telah menyebabkan beliau mengancam Raja Muda Hasim. Pada 24 September tahun 1841, beliau telah membuat ugutan dengan mengepung kediaman Raja Muda Hasim dengan bantuan kapal tentara HMS Diana. Oleh sebab takut pemberontakan akan meletus semula, maka Raja Muda Hasim telah memperkenankan permintaan Brooke. Sekiranya Raja Muda Hasim enggan, Brooke mengugut akan membedil bandar Brunei dengan kapal HMS Phlegethon. Pada 21 Disember tahun 1845, Raja Muda Hasim dan saudara maranya telah dibunuh oleh orang yang anti-Inggeris yang diketuai oleh Pengiran Usop. Kematian Raja Muda Hasim telah membawa penjelajahan Brooke ke Brunei. Pemergiannya kali ini menentukan kedudukan politiknya di Sarawak. Brooke menggunakan peluang ini untuk mendapat pengiktirafan sepenuhnya terhadap Sarawak tanpa bayaran tahunan, di samping menjalankan kempen bagi menarik minat British supaya mengambil Pulau Labuan daripada Brunei pada tahun 1846. Dengan adanya British di Labuan,
Brooke berasa kedudukannya akan terjamin. James Brooke mula menjalankan dasar peluasannya. Melalui tipu muslihatnya, James Brooke berjaya menempatkan dirinya sebagai pemegang kuasa yang kuat di Sarawak dan cuba untuk meletakkan kerajaan Brunei di bawah pengaruhnya. Daripada Sarawak proper, iaitu bahagian Kuching Sarawak sekarang, beliau telah menyerang wilayah Brunei. Serangan dibuat dengan alasan pelanunan dan untuk melindungi perniagaan British. Hasilnya, beliau telah mendapat kawasan Muka, Bintulu, Oya dan Tatau antara tahun 1856 hingga tahun 1861. Dasar peluasan seterusnya dilaksanakan oleh penggantinya, iaitu Charles Brooke. Penaklukan terhadap wilayah Brunei dijalankan secara beransur-ansur dengan menggunakan tipu helah. Daripada Muka, Oya dan Tatau pada tahun 1861, seterusnya ke Baram dan Terusan pada tahun 1883 dan tahun 1885 sehingga penaklukan Limbang yang terletak di utara bandar Brunei secara paksa pada bulan Mac tahun 1890. Dinasti Brooke yang berkuasa di Sarawak juga bercita-cita hendak mengambil alih kuasa Sultan Brunei di daerah Tutong dan Belaik, dengan alasan Sultan Brunei tidak dapat mentadbir dan mengamankan kedua-dua daerah tersebut. Tetapi alasan yang dikemuka oleh Raja Brooke ini tidak berjaya mempengaruhi kerajaan British supaya menyokong dasar peluasan empayarnya. Ini menyebabkan Raja Brooke menghantar orang kayan dari Baram untuk menyerang daerah Belaik pada tahun 1883, tetapi gagal. Kedudukan Brunei kini semakin lemah dan terhimpit. Di timur laut jajahannya dikuasai oleh syarikat berpiagam Borneo Utara British, manakala di barat daya ditakluki rejim Brooke. Memandangkan kedudukannya semakin kecil dan genting, lebih-lebih lagi dengan tindakan rejim Brooke yang semakin agresif, maka Brunei bersetuju menandatangani perjanjian dengan British pada tahun 1888. Pada pihak British pula, mereka sememangnya menunggu seperti orang mengantuk di sorongkan bantal. Sebenarnya British mempunyai rancangan tersendiri terhadap Brunei. Pengaruh awalnya di Brunei sudah diasaskan melalui pengambilan Pulau Labuan pada tahun 1846. Ini diikuti dengan perjanjian pada tahun 1847. Iaitu perjanjian yang dikenali sebagai Perjanjian Persahabatan dan Perdagangan yang ditandatangani pada 27 Mei tahun 1847. Perjanjian tahun 1847 ini penting dari segi pengiktirafan beberapa hak keistimewaan kepada British dari segi perdagangan dan kewarganegaraan British di rantau itu. Seterusnya, peluasan pengaruh British di rantau tersebut dilakukan oleh warganegara British melalui kegiatan dan pendudukan rejim Brooke di Sarawak dan syarikat berpiagam Borneo Utara di Sabah. Dengan perjanjian tersebut, Brunei berharap British akan melindungi negara Brunei daripada diceroboh oleh rejim Brooke dan kuasa barat yang lain. Tetapi Brunei tidak dapat dilindungi British sepenuhnya. British mungkir janji apabila mereka membenarkan Limbang, sebuah jajahan Brunei ditakluki rejim Brooke pada tahun 1890, iaitu 2 tahun selepas perjanjian protektorat ditandatangani. Dengan penaklukan Limbang, negara Brunei terbahagi dua dan tinggal seperti yang wujud sekarang, serta dikelilingi oleh Sarawak.
Walau bagaimanapun, cita-cita Charles Brooke untuk menghapuskan negara Brunei sama sekali gagal setelah kerajaan British campur tangan pada tahun 1906 dan menempatkan seorang residen British di situ. British bertindak demikian kerana sedar bahawa dalam keadaan negara Brunei yang begitu lemah, British boleh bertindak apa sahaja untuk kepentingan kedudukan politik dan ekonomi mereka di rantau ini. Dengan demikian, negara Brunei yang hampir terhapus itu perlu dipertahankan. Sementara itu, antara tahun 1845 hingga tahun 1865 pula terdapat kegiatan orang Amerika di perairan Borneo. Seperti orang barat yang lain, mereka juga tidak mahu ketinggalan untuk mencari tanah jajahan di Asia Tenggara dan seterusnya menandatangani perjanjian perdagangan dengan pihak kuasa tempatan bagi merebut punca ekonomi di situ. Antara orang Amerika yang bertanggungjawab melibatkan diri dalam perlumbaan ini ialah Charles Lee Moses. Pada masa ini, Sultan yang memerintah Brunei ialah Sultan Abdul Momin, iaitu Sultan yang dianggap lebih berpengalaman dan berkebolehan daripada Sultan Omar dulu. Baginda tidak puas hati terhadap layanan British, kerana pada akhir-akhir ini British tidak membuat bayaran tahunan sepenuhnya sebagaimana termaktub dalam perjanjian seperti Perjanjian Penyerahan Labuan. Sementara itu, pada awal tahun 1860-an, Sultan hanya menunggu peluang untuk mengikis kawalan politik British terhadapnya. Kesempatan tiba apabila Charles Lee Moses sampai di Brunei. Moses telah berjaya mendapat pajakan untuk selama 10 tahun terhadap wilayah Brunei di Borneo Utara daripada Sultan Brunei pada tahun 1865. Perjanjian tahun 1865 itu merupakan asas kepada penaklukan British di Borneo Utara. Daripada perjanjian inilah Overbeck dan Deng dapat bertapak di Borneo Utara. Moses berjaya memujuk Sultan supaya memberi pajakan terhadap Borneo Utara dan membuka pejabat konsul Amerika di Brunei dengan bayaran sebanyak $4,500 kepada Sultan dan $4,000 kepada pengiran Temenggung. Tujuan Moses berbuat demikian ialah untuk mendapatkan keuntungan daripada tanah pajakan tadi secepat mungkin. Beliau kemudiannya telah pergi ke Hong Kong dan menjual hak pajakan tadi kepada dua orang saudagar Amerika di Hong Kong, iaitu Joseph Torrey dan Thomas Harris dengan sepenuhnya. Joseph Torrey dan Thomas Harris selepas itu telah pergi ke Borneo Utara dengan membawa seramai lebih kurang 60 orang buruh China, 7 orang Amerika dan Kanada, dan seorang Sweden di samping modal sebanyak $7,000 pada bulan Disember 1865. Dengan penyerahan pajakan itu, Torrey diberi gelaran Raja Ambong dan Marudu, dan berhak terhadap sumber kekayaan pertanian dan galian di kawasan garisan lintang keempat ke utara Borneo. Di Borneo Utara, mereka telah membuka tanah seluas 90 ekar dan cuba menanam padi, tebu dan tembakau. Pertempatan dibuka di Kuala Sungai Kimanis dan tempat itu dinamakan Elena. Tetapi penerokaan itu gagal kerana The American Trading Company yang mengendalikan pembukaan tersebut menghadapi kekurangan wang dan makanan. Syarikat sendiri mengalami kerugian, gaji buruh tidak dibayar dan Thomas Harris, iaitu rakan kongsi utama, telah meninggal dunia di Kimanis. Keadaan ini telah memaksa Torrey pulang ke Hong Kong dan Charles Moses sendiri tidak mendapat apa-apa bayaran.
Kesulitan kewangan seterusnya menyebabkan Sultan tidak lagi menerima apa-apa bayaran sebagaimana yang dijanjikan. Memandangkan kesulitan itu, Moses cuba berpaling kepada Jabatan Negara Amerika untuk mendapatkan bantuan, tapi malangnya pada masa itu Amerika tidak berminat terhadap negeri-negeri di luar Amerika dan sibuk pula menghadapi perang saudara dalam negara mereka sendiri. Oleh sebab itu, mereka menafikan sebarang tanggungjawab terhadap kegiatan Moses yang bertindak untuk kepentingan diri sendiri sahaja. Sebelum habis tempoh pajakan 10 tahun, Jack Tory cuba mengadakan perundingan semula dengan Sultan. Oleh sebab masalah kewangan, Tory mendapati sukar untuk membaharui konsesi tahun 1865 dulu. Oleh itu, beliau cuba mencari pembeli baru dan akhirnya berjaya menjualkan haknya kepada Konsul Austria-Hungary di Hong Kong, iaitu Baron de Overbeck pada bulan Januari tahun 1877 dengan harga $15,000. Pada bulan Jun tahun 1877, Overbeck berjaya memperbaharui pajakan untuk selama 10 tahun lagi hingga tahun 1885. Setelah mendapat pajakan, Overbeck cuba mempengaruhi saudagar Austria supaya membuka tanah di Borneo Utara. Apabila gagal, beliau telah pergi ke London dan menghubungi bekas majikannya Alfred Dunn. Beliau akhirnya berjaya memujuk dan berkongsi atas hak pajakannya di Borneo Utara. Sebelum Overbeck berkongsi dengan Alfred Dunn, Sultan atas nasihat Gubernur Labuan, Hugh Low enggan memperbaharui pajakan Overbeck. Tetapi setelah bergabung dengan orang Inggeris, keadaan telah berubah. Overbeck bersama-sama dengan Tory dari The American Trading Company telah pergi ke Labuan untuk menemui pemangku gubernur, W.H. Richer untuk menyokong pembaharuan pajaknya daripada Sultan Brunei dengan syarat pertama, pembaharuan itu tidak lagi merupakan pajakan tetapi penyerahan, dan ia hendaklah mendapat kebenaran daripada kerajaan British, dan kedua, ia tidak boleh ditukar milik kepada warga negara asing tanpa persetujuan kerajaan British. Walau bagaimanapun, dalam perjanjian baru antara Overbeck dan Sultan tidak terikat dengan syarat-syarat Richer tadi. Tetapi perjanjian yang ditandatangani pada 29 Januari tahun 1877 telah mengesahkan bahawa tanah yang telah dipajakkan oleh Sultan Brunei kepada Overbeck dan Dunn adalah pemberian untuk selama-lamanya. Dengan perjanjian itu, Sultan Brunei telah mengurniakan 1. Kesemua wilayah di barat laut Borneo termasuk Papua dan Benoni dengan bayaran sebanyak $4,000 setahun. 2. Kesemua wilayah dari Sungai Sulaiman di barat laut Borneo dengan bayaran $6,000 setahun. 3. Kesemua wilayah yang mengandungi jajahan Paitan, Sugut, Bangaya, Habuk, Sandakan, Kinabatangan, Musing dan wilayah-wilayah daripada timur hingga Sungai Sibuku. Dengan ini, Sultan mendapat $2,000 setahun. Melalui perjanjian dengan pengiran Temenggung pula, Overbeck dan Dunn mendapat wilayah Kimanis dan Benoni di pantai barat laut Borneo dengan bayaran $3,000 setahun. Setelah selesai perundingan, Overbeck mendapati bahawa sebahagian daripada wilayah yang dikurniakan kepada mereka itu adalah hak milik Sultan Sulu. Untuk menyelesaikan masalah itu, beliau terpaksa meminta bantuan Richer. Dengan pertolongan Richer, beliau terpaksa pula memasukkan syarat-syarat yang diberi oleh Richer dulu. Pada masa itu, Sulu sedang menghadapi peperangan dengan Spanyol.
Fletcher mengambil kesempatan dengan membawa kapal perang British ke Jolo bersama-sama dengan Overbeck. Beliau menggunakan kapal perang itu dengan tujuan untuk menunjukkan kekuatan British kepada Sulu sekiranya Sultan enggan menurut nasihatnya. Akhirnya, Sultan Jamal Al-Alam atas nasihat Fletcher telah memindahkan kedaulatannya atas semua kawasan dari Sungai Pandasan di utara dengan Sibuku di selatan dan menerima bayaran ganti rugi sebanyak $5,000 setahun. Dalam perjanjian yang ditanda tangani pada 22 Januari tahun 1878 itu juga dimasukkan syarat-syarat Fletcher. Syarat-syarat tersebut adalah seperti yang berikut. 1. Kawasan-kawasan itu tidak boleh ditukar milik kepada negara-negara lain tanpa persetujuan kerajaan British. 2. Segala pertikaian antara Sultan atau bakal Sultan dengan Overbeck atau penggantinya mestilah dirujuk kepada kerajaan British. Setelah Overbeck mendapat konsesi-konsesi itu, beliau ingin meletakkan kedaulatan hak-haknya di bawah kerajaan Austria. Tetapi mengikut syarat-syarat perjanjian seperti yang disebutkan tadi, cita-cita Overbeck itu tidak berjaya untuk dilaksanakan. Campur tangan Fletcher dalam soal penyerahan konsesi tersebut dan akibat kekurangan modal, telah memaksa Overbeck menjual kesemua hak miliknya di Borneo Utara kepada Alfred Dane. Sementara itu, Alfred Dane juga begitu terikat dengan syarat perjanjian sebelum mengambil sebarang tindakan di luar kebenaran kerajaan British. Untuk kepentingan syarikatnya, beliau telah mengambil keputusannya untuk meletakkan Borneo Utara itu di bawah naungan British. Sebelum mengambil sebarang langkah, beliau tidak lupa mendapatkan hak kepentingan The American Trading Company yang masih ada di Borneo daripada J. Torrey. Setelah kesemua tanah di Borneo Utara dapat dimilikinya, maka beliau telah menubuhkan persatuan sementara yang akan mengendalikan pengumpulan modal bagi membuka tanah di Borneo Utara. Untuk menjamin kekukuhan syarikat British itu dan meninggikan lagi imej syarikat, beliau telah berikhtiar untuk mendapatkan satu piagam diraja. Dengan adanya piagam, maka ahli persatuan berpendapat kedudukan persatuan akan dapat berjalan dengan baik dan dilindungi serta diiktiraf oleh kerajaan. Oleh sebab Alfred Dane mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat dan mendapat sokongan daripada orang yang berpengaruh seperti Richard Biddulph, Sir Henry Capel dan Sir Rutherford Alcock, beliau dengan senang mempengaruhi Sir Julian Pauncefort, penasihat undang-undang yang akhirnya menjadi setiausaha sulit pejabat luar British bagi mendapatkan piagam tersebut. Ahli persatuan telah merayu kepada setiausaha luar British, Lord Salisbury, dengan memberi alasan bahawa Borneo Utara adalah sebuah tempat yang baik untuk dijadikan pangkalan tentera laut British. Jika kerajaan British tidak memberi pengiktirafan rasmi kepada syarikat Dane, maka besar kemungkinan kuasa-kuasa barat lain seperti Spanyol, Jerman dan Belanda akan mengiktirafnya, dan jika keadaan ini berlaku, maka perdagangan British di perairan Borneo ini akan terancam. Walaupun pada awalnya kerajaan British menolak rayuan itu, tetapi memandangkan dan memberi jaminan bahawa sekiranya piagam itu dikurniakan, beliau sedia menerima syarat-syarat yang diberi oleh kerajaan British. Antara syarat yang dikemukakan oleh kerajaan British ialah pengawasan dasar luar negara, kuasa pembatal terhadap pemindahan kawasan-kawasan Borneo Utara kepada kuasa atau orang perseorangan yang lain, dan pelantikan pegawai-pegawai tinggi syarikat adalah tertakluk kepada persetujuan kerajaan British. Dengan persetujuan ini,
pada 1 November tahun 1881, Syarikat Borneo dikurniakan Piagam Diraja. Kerajaan liberal baru yang diketuai oleh Gladstone telah mengubah dasar daripada tidak campur tangan kepada dasar campur tangan. Apabila Syarikat Borneo dikurniakan piagam tersebut, kerajaan British mempunyai hak terhadap Borneo Utara. Kuasa-kuasa luar yang lain tidak berpeluang menentang kerajaan British. Oleh itu, kerajaan British dapat mempengaruhi sebarang kegiatan syarikat tersebut. Ini terbukti dalam beberapa fasal tertentu dalam piagam yang dikurniakan. Kedudukan Brunei kini semakin lemah dan terhimpit. Jajahan Brunei di Timur Laut dikuasai syarikat berpiagam Borneo Utara British, manakala di bahagian baratnya ditakluki oleh rejim Brooke. Memandangkan kedudukan Brunei semakin kecil, maka Brunei bersetuju menandatangani perjanjian dengan British pada tahun 1888. Dengan perjanjian tersebut, British akan melindungi negara Brunei daripada diceroboh oleh rejim Brooke dan kuasa-kuasa barat yang lain. Tetapi, bumi Brunei tidak dapat dilindungi British sepenuhnya. British mungkir janji apabila mereka membenarkan Limbang, sebuah tanah jajahan Brunei ditakluki rejim Brooke pada tahun 1890. Penaklukan Limbang bukan sahaja memperlihatkan betapa perjanjian perlindungan itu mudah dicerobohi oleh kuasa asing yang berkait dengan kepentingan British, malah perjanjian itu menunjukkan keburukan sikap British yang secara tidak langsung membantu membahagikan negara Brunei kepada dua petak dengan Limbang berada di tengah-tengah. Sultan Brunei sedar bahawa perjanjian tahun 1888 itu tidak dapat menjamin kedudukan Brunei. Tambahan pula, satu demi satu kekacauan meletus sehingga akhirnya Sultan tidak dapat lagi mempertahankan kemerdekaan dalam negeri untuk keselamatan negara Brunei. Sultan terpaksa menyerah dan dijajah secara tidak langsung. Penyerahan berlaku apabila Sultan bersetuju menerima pelantikan residen British pada tahun 1906. Brunei menerima pelantikan residen British sebagai penasihat Sultan dalam semua perkara kecuali agama Islam. Akan tetapi, perampasan Limbang masih menjadi duri dalam daging dalam hubungan antara Brunei dengan British. Sultan Brunei tidak pernah memberi persetujuan terhadap penaklukan Limbang sehingga sekarang. Dalam bab satu buku ini, telah diteliti cara Brunei wujud sebagai satu unit politik sehingga menjadi sebuah empayar Islam yang terkenal pada abad ke-16.